Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, untuk Satria Neo, siapa-siapa pengguna Satria Neo, Gen 2 boleh rujuk video ni. Andai kata kereta korang ada masalah de-blinking. Apa sikit de-blinking ni? Bahasa Melayu dia dry berkelip. Bermakna kalau korang tengok dekat meter panel dia ni, dia ada tulis PRD. PRND. Betul. Okey, kita tengok kat depan panel. Panggil dia orang nampak dulu. Panggil dia orang faham dulu penyakit untuk kereta ni. Okey, P R reverse and D berklip. Nampak? Bling 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 bling, orang panggil blinking lah tu, berklip. Okey, so andai kata dia blinking, kereta ni kita akan suspek kebiasaannya lah. Okey. Gearbox rosak. Tukar gearbox. Settle tak? Tu nombor 2, yang penting tukar dulu gearbox. Betul? Okey, so macam rujukan untuk sikit. Macam owner dia datang kat sikit, sebelum dia jumpa sikit, dia ada check. Mana kedai itu bukan urusan sikit. Di mana sikit menceritakan supaya korang faham. Okey? Di mana dia check kedai suspek memang masalah gearbox. Sikit cakap kira kalau buat gearbox tu settle tak? Dia kata belum confirm lagi lah, tapi suspek gearbox rosak. Berapa kalau buat agak-agak? Dalam 2,800 macam tu. So, boleh tahan lah. Untuk harga tukar gearbox standard atau bawah 3,000 tukar gearbox manual. Untuk auto, manual harga, normal harga. Okay. So, sekarang ni kalau tukar gearbox settle tak? Okay. Apabila de-blinking, kita masuk reverse, kereta ni akan menyentap tu. Dia akan menyentap. Tu simptom yang pertama dia. Apabila D dengan masuk reverse ataupun D, kereta ni akan menyentap. Okay. Penyakit yang kedua, kalau D ni blinking, apabila kita bawa, kita tekan minyak, kita terasa kereta ni akan jadi berat. Okey? Seolah-olah kereta ni tengah bawa hantu. Tak. Dia seolah-olah kereta ni menggunakan gear 3 sahaja. Dia tak ada gear 1, gear 2. Macam manual sepatutnya dia ada 1. Patutnya, tapi dia ni tak ada. Kalau kita tekan rapat pun dia tak ada. Tak ada drop gear ke apa, tak ada. Dia kekal. Dia de-blinking terus pakai gear 3. Maknanya kalau korang bawa perlahan, korang terasa kereta berat. Bila korang bawa laju, contohnya 80, contohnya 120, kereta ni akan jadi meraung. Sebab dia tak cukup lagi satu gear untuk gear 4. Tahu sikit lah, macam tu lah penyakit ni. So macam mana solution ataupun kita nak selesaikan masalah ni? Matlamat korang rujuk video sikit ni. Kalau andai kata korang ada masalah macam ni, korang check basic macam sikit tunjuk dulu. Sikit tak nak lah benda kecil-kecil kadang-kadang korang habis duit yang banyak. Bukan istilah sikit buat video menceritakan sikit ni pandai, tak. Rujukan video sikit tak nak korang teranaya. Okey? Bukanlah sikit cakap komen menipu dah. Takut. Okey? Tapi lebih kurang kot bunyi dia. Tapi itulah, kalau ada sumber rujukan boleh rujuk dulu. Okey? Ingat untuk kereta Saga tak habis Saga BLM jadi mangsa kan. Tapi untuk kereta-kereta selain daripada tu, rujukan video ni pun lebih kurang sama sahaja. Tapi kalau andai jadi encase macam ni, korang ikut je video sikit ni. Okey, first korang boleh beli komputer. Tak payah, komputer sikit tunjuk je Okey. Sikit scan komputer ni, dia akan keluar benda ni dulu. Korang kena pasti benda ni dulu ataupun tak Kejap Tunjuk komputer lah, jangan tunjuk aku. Smart sangat aku ni, jangan tengok sangat. Okey, kejap dia akan ambil masa sikit. Sebab untuk model gearbox ni dia makan masa sikit. Okey, sekejap sabar. Nak ilmu sikit dah pesan banyak kali, memang kena sabar. Boleh try lajukan sikit video kalau andai kata perlahan lah. Okey, so andai kata dia tak akan keluarkan lampu check light tau. Dia akan keluarkan de-blinking sahaja. Okey, kita akan tengok kod dia. Okey, dia akan keluar 54 ECL relay open, dia tulis. Nampak So selalunya kalau kod ni naik, kita akan petikaikan jom kita tengok benda apa. Itu penting ni tengok video. Sebab tu korang kena faham. Okey. Kita sikit matikan enjin dulu kereta ni. Kita buka bonet sekejap. Jom, mic ada tak ada mic? Dengan tak ada sudah. Tapi bateri memang dah okey lah, tak ada masalah kan. Okey. So untuk kereta-kereta macam ni, sikit dah buka sikit kotak angin kat sini. Sikit nak tunjuk supaya korang nampak Okey, so kat sini dia ada satu kotak fuse. Tapi nanti sikit akan ceritakan. Untuk
masalah trouble code tu, kebiasaannya orang akan tukar benda ni. Okey, dia akan tukar benda ni. Kebarangkalian tukar tu 50-50. Sikit cerita ni berdasarkan atas pengalaman sikit, bukan sikit cakap hebat. Kadang-kadang 50-50 mesti ada separuh okey ataupun separuh tak okey. Tapi sebelum korang nak tukar switch ni ataupun dia punya apa entah switch untuk kontrol gear ni, korang kena pasti korang kena kenal benda ni dulu. Box ni. Mari tunjuk box ni. Okey, ni adalah kotak fuse dia. Dekat kotak-kotak fuse ni macam-macam ada kat sini, termasuklah lampu-lampu ke apa, fan blower ke apa benda banyak kat sini. Okey, kat sini sikit nak tumpukan dua perkara je. Yang pertama kat sini AT relay dengan benda ni. Dia apa ni Auto TM. TM Malaysia ke? Bukan. Okey, dua komponen ni sikit akan titik beratkan untuk masalah kereta ni. Make sure dua benda ni mesti dalam keadaan okey. Okey, cuba tengok kat sini Dam. Okey, relay yang AT yang sikit maksudkan tu kat sini. Oh, ni dah try tukar benda ni sebenarnya. Okey. Dan satu lagi untuk AT TM ni duduk tengah-tengah ni. Patutlah. Tak ada. Memanglah ada masalah. Okey, bukanlah video ni sikit nak tunjukkan pasal fuse ni sahaja. Okey, sikit akan pasang kat kocek sikit ni ada fuse ni. Nampak ah, disebabkan fuse ni tak ada ataupun putus, di blinking boleh keluar. Sebab tu sikit ingatkan korang tengok fuse ni dahulu. Okey, sekarang ni sikit akan pasang balik. Tapi sekarang jangan korang tengok, korang kena cabut negatif dulu. Cabut keluar negatif dulu. Cabut keluar sekejap saja negatif. Nanti korang reset balik lah radio tu. Pandai-pandai lah. Kata nak settle masalah, betul? So sikit off kunci, cun. Okey, lepas tu sikit pasang balik. Okey, sikit pasang balik. Okey, mari tengok ni Dam. Okey. Mari Dam tengok. Mari Dam tengok dekat meter. Mari tengok meter. Okey, andai kata fuse tu putus. Tengok Boleh Okey, nampak P cantik Okey, kita masuk R. Nampak? Kereta tak sentap dah. Kita masuk N, kita masuk D. Bermakna settle penyakit. Disebabkan fuse tak ada. Contohnya putus lah. Kalau putus, make sure korang kena tengok dia punya fuse dulu. Okey, selepas tu korang tengok kat sini. Diam, diam Duduk diam Okey, sekarang ni sikit ada satu benda buat kat depan tu. Okey. So, mari tengok dekat balik. Bagi korang faham betul-betul. Apabila kalau kita scan ke apa pun, mesti dia akan keluar benda yang tadi juga. So, sekarang ni kalau kita masuk dah nyentap, dia berkelip balik. Pergi tengok fuse tadi. Sikit tukar tak fuse tadi? Sikit tukar tak fuse tadi? Fuse tadi memang okey. Tak payah tengok, memang okey. Fuse tadi okey. Betul-betul okey kan? Cuba sikit cabut. Sikit cabut kejap Kan susah mencabut. Ada klip dia siap dah ada dalam ni. Jangan buang. Kalau pomen dah buka, letak balik. Okey? Susah pomen lain nak pakai plier. Okey, tengok. Dalam keadaan cantik. Nampak suspek kat sini, kebarangkalian relay ada masalah. Relay ni memang relay rosak. Sikit masukkan sebab sikit nak bagi korang faham betul-betul. Relay dengan fuse memang tak boleh ada masalah. Kalau tak, dia akan efek kepada penyakit ni lah. Dah faham Satu fuse, satu relay. Penyakit yang sama. Trouble code akan keluar benda yang tadi, yang sikit tunjuk tadi. Okey, kita tolak tepi dah dua perkara ni. Okey, kalau andai kata dua perkara ni dalam keadaan cantik. Okey, sikit cabut dulu sebab dia takut ganggu sistem kat dalam. Sekejap Okey, kalau andai kata fuse dengan relay cantik, korang nak buat benda. Adakah korang perlu tukar gearbox? Adakah korang perlu tukar gearbox? Cik bagi tahu sikit. Sikit nak tahu juga sebenarnya. Betul ke korang kena tukar gearbox sekarang? Itu dia. Sekarang ni sikit nak bagi korang faham betul-betul. Supaya bila korang faham, korang share video ni, korang dapat manfaat daripada video. Bila korang dah ada manfaat, jangan lupa untuk beli spana. Okey? Okey.
Sekarang ni tengok Okey, Idam, mari tengok sini. Mari tengok. Video ni agak letih ke sana ke sini sebenarnya. Okey, cuba tengok D kat dalam. Pergi tengok kat D kat dalam. Okey, make sure kereta ni mesti dah okey sebab fuse dengan relay aku dah tukar sikit. Kenapa berkelip lagi sikit? Kau duduk dalam tu je, Dam. Mari sini, Dam. Tunjuk kat aku. Okey, sekarang ni bila ada penyakit-penyakit macam ni, korang jangan pening kepala. Korang jangan macam terus nak cakap tukar terus gearbox. Jangan macam tu. Sebab selain daripada fuse dengan relay tadi, ada komponen lain yang perlu korang check. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Adakah kita nak laburkan duit untuk terus tukar gearbox? Kalau tukar gearbox, lepas tu tak okey, pusing cerita, cakap TCU pula rosak, lepas tu pusing cerita, cakap pula wiring rosak, kena check wiring pula berapa wiring, 400, 800. Orang dah tak nak buat. So, kenyang. Datanglah, carilah kat Google, jumpalah Siki. Alhamdulillah jumpa Siki. Kalau Siki ada Siki ada kelapangan, insya-Allah Siki boleh tolong. Siki minta maaf di mana yang ada customer yang Siki tak sempat. Bukan Siki tak sempat, Siki tak nak buat. Tengok atas keadaan lingkup Siki. Bukan apa dapat penyakit pun pening-pening kepala, tolonglah bersabar. Untuk menyelesaikan sesebuah penyakit, dia kena ada sifat sabar. Daripada pomen pun ada sabar, ada customer pun sabar. Kalau dua-dua tak sabar ataupun salah seorang tak sabar, memang takkan selesaikan masalah. Sebab tu make sure kalau korang nak settlekan masalah, ingat mati. Dah bukan ya. Okey. Dekat untuk Satria Neo ni, kalau korang perhatikan betul-betul, dekat bawah kapet ni, selain daripada fuse dengan relay tadi, takkan nak tukar gearbox, betul. Kita kena pastikan penyambung wire dulu. Okey, dekat bawah kapet ni, bahagian bawah sekali ni, kalau korang tengok, Siki malas nak cerita lah wire daripada pintu punya sistem enjin, daripada pintu punya. Ni ada satu lagi soket kat sini. Untuk wire-wire yang ada kat sini, dia connection dekat dia punya fuse box dan juga switch untuk control gear tadi, benda ni. Jelas ni dah. Okey. So dekat sini, kalau korang tengok, dia ada satu penyambung soket kat sini. Dia ada lock macam ni je. Dia lock macam tu je. Lock, buka lock, tarik keluar. Bila korang tarik keluar, cuba tengok meter dia akan jadi macam mana meter tu. Dia jadi macam mana? Dia akan jadi macam mana? Korang dah tengok belum? Sikit ambil komponen barang ni. Nak tunjuk kat korang macam mana nak settlekan masalah ni. Okey, kalau ada contact cleaner untuk wire, korang boleh pakai. Tapi sikit tak ada, sikit pakai je Toto body spray. Okey, kat sini dia banyak soket-soket. Dia ni soket, dia ada pin. Setiap pin ni dia macam, kalau kita tengok kat sini, luka ke ni? Darah lah weh. Aduh, itulah bukan senang jadi pemain sebab tu kena bayar. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia macam, nampak Adam? Nampak ni? Bukanlah aku nampak wire ni terbakar ke tak. Dia macam ada tempat gigit, untuk gigit wire halus-halus, kecil-kecil macam ni. Okey. Bila dia macam lose contact, macam misfire ke, dia akan menyebabkan masalah di blinking itu. Contohnya, Siki akan spray. Kalau ada yang untuk wire punya lagi bagus untuk soket-soket tu. Tapi untuk Toto body spray pun okey ke sebab dia cepat kering Sekejap. Bismillah. Macam tu cara dia. Dia cepat kering dia ni. Okey. So andai kata Siki dah buat, lepas tu kalau andai kata korang rasa tengok tak ada macam terkangkang ke apa. Kalau terkangkang korang boleh ambil macam tas lamp. Okey. Korang boleh rapatkan sikit. Tolak. Tapi jangan terlampau kuat, takut soket ni pecah nanti. Tapi untuk komponen dalam enjin, bukan dalam enjin, dalam kabin kebiasaannya soket susah pecah. Dia bahagian enjin je kebanyakannya soket pecah kalau kita tolak lebih sikit. Kita tolak bagi dia kemas, bagi dia rapat sahaja. Bila dah rapat, dah kemas, kita akan buat pemasangan balik sahaja. Okey? Kalau andai kata kita tak nampak bakar lah, kalau nampak macam terbakar, elok better korang buat balik soket ni ataupun kemaskan elok. Okey, banyak ke kat sini Dia ada untuk kontrol lah, P-R&D bagai-bagai tu. Malas Siki pun tak sempat belajar benda tu. Bukan Siki pandai pun. Okey, so Siki dah buat pemasangan. Sekejap Okey, sekarang ni cuba. Tu, cuba tengok gear. Cuba tengok.
Dah settle kan untuk brother ni kan. Nampak? Selain dia penyakit datang ke sikit, bermakna relay dengan fuse ni memang tak ada masalah pun. Cuma soket bawah ni dia macam misfire, dia longgar sahaja. So cakap kat owner, kereta ni kita tukar gearbox. Cakap tak boleh buat. Okey. So macam kereta brother ni settle macam tu sahaja. Cuba try lagi tengok. Cuba start dah, boleh start. Start, kau tengok meter je. Nak dulu weh. Okey. Kan? Dia lambat sikit. Okey. Tekan brake. Tekan brake dalam. Okey. Masuk D. Tak nyentak kan? D cantik kan? Sebab tu atas daripada penyakit sini jap. Atas daripada penyakit fuse, make sure kau kena tengok dia punya relay. Atas daripada relay, kau kena pastikan soket yang Siki cakap tadi, yang kat depan tadi. Matiin je bising lah. Okey, kau kena pastikan soket depan dalam keadaan cantik juga. Dia kalau misfire pun ada masalah. Sebab dia macam kena tak kena tau. Bila kena tak, sebab tu owner cakap kadang-kadang dia okey tau. Sebab owner ni dia dah check, dia memang banyak kedai yang suruh dia tukar gearbox. Memang dia suruh tukar gearbox. Memang terus tukar gearbox. Untuk knowledge video Siki tak nak macam brother ni kena. Kalau dia tak fikir panjang ataupun tak ada jalan lain. Dia kata dia ada masalah, dia dah tanya, lepas tu dia cakap dia tak jumpa Siki lagi, dia tak jumpa video Siki lagi. Cuma dia tengok dalam Google jumpa Siki. Bila jumpa Siki ada untuk Siki buat review kereta Saga FL. Tu untuk Saga FL. Ni untuk kereta Satria Neo. Dia tak semua kereta sama dia. Kena tengok atas daripada relay apa pula, connection wire. Kena pastikan wire kat sini. Selain daripada sini boleh jadi benda apa lagi? Boleh jadi computer box untuk TCU lah. TCU, Transmission Control Unit kot. TCU untuk control gearbox punya. So macam brother ni Siki buat wire tu je. Lepas tu Siki check lebih kurang. Tengok kalau owner bagi RM10 ke RM20, owner pun day okey, tak ada masalah. Kereta dia selesai, okey lah, cukup lah. Apa yang kita nak lagi? Yang penting dia pun ada kawan-kawan, dia pun ada saudara mara, dia pun boleh share kan untuk video yang Siki dah buat. Manfaat pada orang lain, supaya orang lain pun dapat selamatkan juga dia punya masalah. Takkanlah kita sikit-sikit kena tukar benda-benda yang besar. Siki tengok banyak komponen-komponen yang tukar-tukar barang-barang besar. Bila tukar barang-barang besar, kalau settle tak apa kan. Kalau jadi macam ni, dah tukar gearbox sama ke? Supply tak tune sama juga. Betul cakap apa? Buat wiring pula. Betul cakap apa? TCU pula. Macam-macam kena. Tak tahu berapa kali korang melipat lah. Siki pun heran lah. Bukan Siki nak condemn. Video Siki bukan nak condemn. Siki ingatkan sahaja. Andai kata bermanfaat, minta korang share. Yang belum subscribe Siki, subscribe lah Siki. Ilmu yang serba kekurangan. Tak rugi, tak untung pun. Tak ada masalah. Okay? Next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum.